Okey. First sekali saya tunjuk semula RPP awak. RPP ni penyelaras dah bagi kan untuk semua pelajar. RPP lecture plan lah, kita panggil sebagai lecture plan. Dekat dalam ni dia ada terangkan dalam bengkel kejuruteraan mekanikal 1 ni apa yang awak akan belajar. Okey, ni senarai-senarai pensyarah yang mengajar. Jadi awak kena alert lah. Awak tak akan berada dekat dalam satu bengkel yang sama. Maknanya awak akan pergi ke 4 bengkel yang berbeza. Awak kena tahulah kalau bengkel milling kedudukan dia dekat mana, lathe dekat mana, welding dekat mana, dan yang terakhir untuk fitting awak kena tahu kedudukan bengkel tu. Jangan tersalah masuk bengkel. Okey, untuk CLO kita ada 3 CLO yang akan saya terangkan dekat dalam slide awak nanti. Saya akan terangkan sedikit lah. Saya tak go through secara detail sebab saya faham penyelaras mungkin dah terangkan masa taklimat. Okey, ini awak boleh nampak lah kita ada 4 chapter yang bermula daripada fitting. Fitting ni kelas saya lah. Kemudian turning ni sama juga dengan lathe. Okey, ni turning ataupun kita panggil lathe. Kita ada milling dan juga welding. Okey, saya just cover untuk fitting sahaja. Kemudian bahagian pemarkahan. Bahagian pemarkahan awak boleh lihat dekat sini kita ada 100%. Okey, 100% ni kita akan bahagikan kepada 4 bengkel tadi. Maknanya satu bengkel akan ada 25%. Okey, apa yang terkandung dalam 25% tu? Okey, kita tengok at least awak tahu dekat mana awak nak score nanti. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Puan Hafsah binti Muhammad Noor. Email saya awak boleh awak boleh hubungi saya melalui email hafsah@eliasnutrition.edu.my ataupun awak boleh contact nombor phone saya. Saya ada dalam grup WhatsApp tu. Dan yang terakhir awak kena tahulah nombor office in case awak nak hantar report ataupun workpiece awak tahu kat mana nak cari saya. Okey, office saya dekat blok A1, tingkat 2, bilik nombor 062. Dekat bahagian lift tu lah. Kalau masuk nanti dekat bangunan blok A1, bangunan saya adalah dekat dengan lift. Bukan yang setentang ni lah. Okey, yang ini yang tadi saya dah nyatakan. Kita ada 3 CLO yang kita nak uji pada student sepanjang daripada kursus ini. CLO 1 kalau awak perhatikan kita menyentuh tentang PLO 1 iaitu knowledge awak. Okey, kat mana knowledge awak ni kita nak buat assessment. Nanti next slide kita akan nampaklah PLO 1 ni saya assess melalui report. Okey, knowledge awak lah knowledge. Okey, yang kedua CLO 2 kita menyentuh tentang PLO 5. Demonstrate technical process and techniques effectively according to the working procedure. Okey, yang itu kita akan buat penilaian ke atas workpiece awak. Ni PLO 5 adalah practical skill ataupun model to usage awak. Kita ada pelbagai equipment yang awak akan belajar ataupun awak akan kenali semasa awak masuk bengkel. Jadi kita kena tahulah untuk hasilkan sesuatu bentuk ataupun awak nak buat pemotongan alat apa yang sesuai. Okey, jadi kita akan buat penilaian. Tapi penilaian tu adalah hasil akhir workpiece awak tu. Okey, ini ke atas workpiece. Dan workpiece ni satu kumpulan hanya akan ada satu saja workpiece. Report pun sama, satu kumpulan ada satu saja report. Maknanya awak akan bekerja sama dan akhir kita akan tengok CLO 3 berkaitan dengan PLO 9. PLO 9 ni individual and teamwork. Jadi kita tengok teamwork skill sesama awak lah. Hujungnya kita akan buat peer assessment. Ini kita akan tengok komitmen. Okay.
Komitmen yang mana nanti masa bengkel awak akan sama-sama buat kerja dengan kawan. Report pun awak akan berkongsi dengan kawan. Work piece, hasil akhir awak pun apa yang awak buat bersama. Nanti dah selesai, maknanya di hujung ataupun selesai berakhir saja awak bengkel fitting ni, kita akan buat peer assessment ataupun kita akan minta pelajar menilai kawan ataupun ahli kumpulan dia. Kita akan buat penilaian dekat situ. Awak nilai kawan awak daripada segi kerjasamanya macam mana. Mungkin ada benda sesama awak, macam kalau kawan awak kurang memberi komitmen, jadi awak bolehlah awak tahu penilaian ataupun awak sendiri yang akan menilai benda-benda tu. Penilaian PLO yang CLO 1 dan CLO 2 sepenuhnya atas pensyarah. Okey. Untuk assessment, CLO 1 yang tadi saya kata berdasarkan report. Okey, report awak 20%. Ini daripada untuk fitting. Okey, untuk penilaian 100% lah Mudahnya kita cerita 100% dulu. Okey, untuk report 20%. Kemudian CLO2 workpiece ataupun metal yang akhir. End product awak, kita akan buat penilaian daripada sudut segi kekemasannya, daripada segi dimension. Yang tadi kekemasan tu kita akan tengoklah finishing, kalau kata atas surface ada lekuk ke tak ada lekuk, dimensi yang awak dapat kalau kita minta 50mm, kita akan ukur 50mm. Okey, cun, cantik. Tapi mungkin sini 50mm tapi dekat hujung belah kanan 51mm. Dia ada tak tepat dengan bacaan dimension yang kita minta. Okey, dekat 1mm tu akan ada tolak markah. Okey, kalau kata kawasan bulatan, kita akan tengok kawasan yang awak dah buat drill. Benda tu bergerigi cantik. Dia kan bila kita dah buat drill, mungkin dia punya surface sekeliling pada kawasan drill tu tak berapa kemas. Okey, jadi pelajar akan buat kemasan atau tidak. Kawasan yang berbucu, lengkuk dekat kalau kata awak tengok bucu meja kan, kat ujung tu, sama juga dekat workpiece awak, ujung tu macam mana awak hasilkan, itu akan ada penilaian 70% markah. Ke atas workpiece ada 70%. Dan yang terakhir komitmen. Komitmen awak kita akan kira 10%. Ini total 100%, yang mana nanti kita akan bahagi 4 bengkel membawa markah besar 25%. Okey, lagi 75% adalah untuk 3 bengkel yang lain. Okey, ini adalah workpiece awak. Kita akan tengok soalan sekejap. Okey, kita punya soalan. Kita akan beri awak tugasan. Tugasan ni awak boleh download dalam Outer. Pastikan masa awak masuk lab, tugasan soalan ni awak dah bawa. Kita nak tengok ukuran. Ukuran tak boleh tengok dekat handphone je. Bawa kertas, nanti awak mudah nak tanda. Nak mudah tanda, kita nak rujuk. Kalau tengok handphone nanti susah kan awak nak rujuk, nak kena zoom. Jadi kalau boleh print siap-siap satu kumpulan, at least ada satu handout. Okey, untuk soalan kita ada 4 soalan. Soalan yang pertama, terangkan dengan terperinci apa yang dimaksudkan dengan kerja menggegas. Maknanya awak kena terangkan. Kemudian penerangan mestilah disertakan dengan pentingnya ataupun keperluan kerja menggegas, proses yang terlibat dan lain-lain penerangan yang perlu dan relevan. Ini selepas awak dah masuk bengkel, apa pemahaman awak terhadap kerja menggegas? Kita nak lihat macam mana awak olah ayat awak. 20 markah dekat situ. Ini semua dalam report lah, kena nyatakan. Soalan yang kedua, senaraikan 10
alat-alat yang biasanya digunakan dalam proses menggegas. Nyatakan sekali gambaran dan fungsi utama alatan tangan tersebut. Okey, yang ini pun 20%. Kalau boleh nanti bila awak masuk lab, tangkap gambar. Semua ataupun orang cerita senang kata apa yang ada dekat bengkel tu, awak tangkap gambar dan tahu apa nama dia. Okey, lepas tu kena tahu apa fungsi alat tu. Kalau kata kita ada pembaris, pembaris contoh tangkap gambar. Apa fungsi pembaris ni? Nak ambil pengukuran, kalau nak ambil pengukuran kawasan yang macam mana dia sesuai. Kalau kawasan yang berulir, sesuai ke awak pakai pembaris? Mungkin kita akan pakai benang. Ini contoh je lah kan. Kita ada alat pengukuran yang lain juga seperti angkut vernier ataupun kita panggil sebagai vernier caliper. Jadi awak kena kenal nama. Kadang kita tahu rupa dia, kita tahu rupa alat tu macam mana tapi kita tak tahu nama. Ada masa mungkin fungsi pun kita tak familiar. Jadi kita akan familiar lah dengan beberapa peralatan dekat dalam bengkel. Yang ini awak tangkap gambar, nanti awak akan attach lah dekat dalam report. Okay. Kalau boleh, saya nak gambar apa yang ada dekat bengkel, bukan dekat internet. Maknanya awak kena tangkap gambar masa dalam kuliah lah. Okay, yang ni pun 20%. Okay, soalan ketiga, apakah langkah-langkah keselamatan yang biasanya dipraktikkan ketika proses menggegas? Okay, kita kena faham bila kita buat kerja-kerja di bengkel. Secara amnya kita tahu langkah keselamatan yang normalnya kita punya pemakaian. Pertama pemakaian lah. Kalau boleh kita biasa bila awak buat drilling, chip akan berterbangan. Chip daripada awak punya material workpiece. Yang awak buang tu mungkin dia akan terpelanting, takut kena badan luka, takut berlaku kemalangan. Jadi kena ada pakaian yang sesuai. Pakaian yang sesuai tu adalah macam mana? Jadi awak kena describe lah. Awak kena ceritakan dekat dalam report. Dari segi pemakaian, kasut, adakah kena pakai kasut bertutup atau tidak? Ataupun boleh pakai selipar saja. Yang tu awak kena terangkan dalam soalan 3. Daripada segi pemakaian. Kemudian boleh tak pakai barang-barang kemas masa menjalani proses menggegas? Sesuai atau tidak? Awak nak pegang gergaji, awak nak pegang kikir. Kita takut bila kita tengah kikir, benda tu tersangkut dekat cincin, tersangkut dekat rantai, tersangkut dekat gelang. Jadi benda-benda yang boleh berlaku kemalangan, kita kena elakkan. Dan yang terakhir, yang biasa kita tengok, bila kita buat drilling, saya tegaskan tolong awak kena alert lah, kena pakai Google dekat spek. Mungkin ada setengah kawan awak pakai spek, tapi macam kalau dalam makmal, kita akan pakai Google. Semua orang yang berada dekat drilling area tu kena pakai Google untuk keselamatan mata lah. Macam tadi, chip terbang kena kat badan, luka. Kalau masuk dalam mata habuk besi. Benda tu semua kita nak elakkan berlaku kecederaan dan kemalangan. Yang ini 10 markah. Jadi awak boleh cari lagi lah. Awak boleh cari lagi apa lagi yang langkah-langkah keselamatan selain daripada apa yang saya terangkan. Mungkin awak boleh explore lagi common practice area, practice dalam bengkel bagaimana. Okey, soalan yang keempat adalah awak punya workpiece. Macam mana awak nak menjalankan ataupun macam mana awak nak menyiapkan awak punya workpiece. Okey, workpiece kita akan bagi satu plat segi 4. Segi 4 macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Ada tebal sikit. Saiz sini ke sini 50 mm. Dan dia punya lebar 4 mm.
Okey, jadi sebaik saja awak mendapat workpiece, petak, bentuk dia petak. Jadi dapat saja workpiece tu, first awak nak kena buat apa? Ada idea tak? Tanda. Ha? Apa dia Farid tadi? Kena buat apa? Kena tanda. Kena tanda, nak tanda apa? Ukur. Ukur. Okay, first sekali awak ukur, betul tak awak punya workpiece size dia 50mm, 50mm dan tebal dia 4mm. Pastikan dulu dimensi, dimensi awak punya workpiece. Kita tak nak nanti awak dah start buat, dah start potong, tiba-tiba awak terperasan bahagian ni, bahagian dekat area ni, sekejap. Ni. Okay, katalah contoh ni workpiece awak. Dia tukar colour. Kita tak nak berlaku macam ni. First awak dapat, tak apalah. Awak tengok sebelah ni dia betul. Sebelah sini awak ukur 50mm. Tapi tiba-tiba dekat hujung ada kebarangkalian awak boleh dapat 49mm. Jadi kalau dia 49mm, kita tak nak lah. Kita tak nak. Kalau boleh ambil tepat. Sebab kita tak nak, kalau dekat hujung sini saja yang dia 49, sampai sini 49 tak apa sebab kita ada area yang memang kita nak buang. Okay, kalau kata dekat kawasan tengah ni kita nak kat sini kan 50mm. Kalau kata dia terkurang, nanti akan efek markah pada 70% awak tadi. Workpiece awak ada 70%. Okay, yang ni kena hati-hatilah. Okay, apa yang awak kena buat sekarang ni, okay, daripada workpiece yang A ni, awak kena jadikan dia dalam bentuk B. Ni kira workpiece full awak. Ketebalan kita tak ada adjust apa-apa. Ni 50 kali 50. Apa yang awak akan buat? Awak akan buang kawasan ini. Yang saya lorek merah adalah kawasan yang akan dibuang. Okay. Kawasan ni pun awak akan buang. Okay. 3 area yang kita nak buang. Nampak simple. Tapi apa kaedah gegas yang sesuai? Alat apa yang sesuai untuk menanda? Alat apa yang sesuai untuk memotong? Alat apa yang sesuai nak bentukkan kawasan yang berlengkup? Dan macam mana kita nak buat pemasangan plat A dan juga plat B? Okay, kita ada 2 pemotongan kan? Kita akan ada pemotongan, kita akan slot bahagian 1 dan juga bahagian 2. Okay, cuma dekat sini radius, kalau perhatikan kita kata kita nak radius dia 2. Kat sini saya minta awak tukar radius 1.5 ataupun diameter dia 3mm. Okay, yang ini je lah yang awak akan tukar. Okay, tolerance yang dibenarkan adalah 0.10 mm. Tolerance. Okay, contoh kat sini kawasan 50mm. 50mm. Okay, tambah tolak 0.1 mm. Maknanya tolerance yang dibenarkan tambah 0.1 awak akan dapat 50.1 mm. Kalau tolak 0.1 kita hanya membenarkan 49.9 mm. Maknanya panjang tu kita hanya terima kalau dia dalam lingkungan 49.9 mm hingga 50.1 mm. Yang terbaik kalau boleh dapat 50 mm. Okay. Yang ni jelas apa yang nak dibuat, apa yang nak dibentuk, apa yang awak nak hasilkan. Workpiece, pengukurannya, nanti awak kena print. Semua ni ada dalam outer. Pembahagian kumpulan saya akan lakukan dalam bengkel. Sebab saya khawatir kalau kata saya dah bahagi kumpulan siap-siap,
ada kawan awak yang masih belum pulang, nanti ahli kumpulan awak tak cukup. Jadi saya akan bahagikan kumpulan dalam bengkel. Okey, ini workpiece dia. Okey, selesai awak dah potong lorikan merah. Okey, step seterusnya awak kena bahagi dua. Awak nampak situ cut line. Kawasan ni awak kena potong dua. Potong dua, maknanya awak akan hasilkan satu part macam ni. Okay, ini part A dan lagi satu part adalah macam ini. Okay, bentuk yang simple dan ini part B. Awak dah pecahkan dia dua. Okay, seterusnya part B ni awak akan pasangkan dekat plat A. Dia boleh cantum, lekat, ngam, cun. Okay, 70%, 100% lah workpiece awak punya markah. Itu yang kita nak buat. Cuma awak kena jagalah sebab bila kita buat drilling, mungkin kawasan yang awak kikir kurang kemas. Jadi dia tak boleh nak slot antara satu sama lain. Macam awak pakai pen. Kalau pakai pen, ini part A. Okay, nampak tak? Yang penutup adalah part A. Ini part B. Contohlah. Okay, saya potong dua. Kemudian part yang kita dah potong ni kita boleh cantum belah ni. Ini contoh apa yang awak akan lakukan dekat dalam apa yang awak akan lakukan ke atas workpiece awak. Okay, jelas ini untuk workpiece. Okay, macam mana awak nak buat report 20%? 20% ni laporan tugasan kumpulan mestilah mengandungi 20% ni first, muka hadapan dengan tajuk yang jelas. Okay, muka hadapan awak akan download. Make sure awak dapat nama bengkel, fitting, isikan maklumat-maklumat dekat dalam. Bila awak buat tarikh amalinya, bila awak hantar, semua dah ada. Okay, kemudian senaraikan ahli kumpulan yang terlibat. Kalau kata 4 orang ahli kumpulan tu betul-betul buat report semua tu, masukkan ke 4 ahli kumpulan. Kalau ahli kumpulan awak seorang tak hadir, okay, jangan tulis nama dia sebab mungkin nanti dia akan buat secara berasingan dengan ahli kumpulan yang lain. Okay, kita tak nak redundant lah ada 2 nama. Okay, kemudian apa objektif? Jadi awak kena discover lah, kena cari sepanjang awak buat bengkel ni apa dia punya objektif. Okay, yang D ni soalan refer balik yang atas, 4 soalan yang telah saya terangkan tadi. Okay, observation, pemerhatian. Yang ini pemerhatian awak terhadap workpiece sepanjang awak buat workpiece tu daripada petak awak nak jadikan bentuk yang nanti awak akan potong dua. Okay, apa pemerhatian awak? Terpulanglah, mungkin pemerhatian awak terhadap awak punya workpiece, mungkin pemerhatian awak terhadap tools-tools yang awak pakai. Itu bergantung. Kita nak tengok macam mana student buat pengolahan ayat ataupun apa yang student perhatikan sepanjang dia buat laporan. Okay, dia buat bengkel tu macam mana dia nak tulis semula. Okay, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan ni awak kena jawab balik objektif awak. Yang ini awak boleh berbincang dengan ahli kumpulan apa objektif awak dan apa kesimpulan yang awak perolehi. Okay, mungkin di akhir nanti okay, awak kata awak target awak akan dapat workpiece macam ini yang mana dia punya diameter R1.5. Jadi awak boleh ceritakanlah workpiece awak ending bila awak ukur. Contoh awak dapat radius 1.6. Contohlah maknanya awak tak boleh dapat tepat seperti mana requirement yang kita tetapkan. Okay, tak apa, awak tulis dalam kesimpulan. Okay, workpiece awak sempurna. Maknanya awak sempurnalah kemasan dia apa semua dah buat, dimensi semua dah buat tepat kecuali pada part area yang ini. Area ni katalah awak dapat radius 1.6 mm. Maknanya ada ralat lah, patutnya 1.5. Kenapa berlaku 0.1 tu? Jadi awak boleh ceritakan mungkin masa awak melakukan proses kikir, awak terkikir lebih. Kalau kata kurang,
Maknanya awak kena terangkan kurang kikir. Jadi mungkin awak tak sempat nak teruskan. Jadi huraikan kenapa permasalahan-permasalahan tu berlaku. Yang akhir tu nanti bila awak nak slot antara plat A dengan plat B, awak nak cantumkan dia. Kalau tak boleh cantum, kenapa tak boleh cantum? Mungkin ada kawasan yang mana ukurannya tak fit. Dia tak fit antara satu sama lain. Jadi penerangan tu kena ada dekat dalam report. Okey, kemudian kita nak yang terakhir rujukan. Rujukan ni at least ada 5 reference. Daripada buku ataupun jurnal. Kita kurang menggalakkan pelajar untuk cari website. Kalau boleh cari buku ataupun jurnal sebab dia adalah penulisan ilmiah. Jadi cara awak nak tulis dia punya ni, just tulis balik siapa author dia, nama author, tahun diterbitkan, tajuk dia, kalau kata buku, page berapa. Secara ringkas dulu, belajar kaedah untuk menulis reference. Itu kalau kata book atau journal. Yang kedua, kalau kata tiada pilihan awak dapat daripada website, sama juga proses cari siapa author yang menulis artikel tu. Ni website ataupun artikel lah. Tahunnya, titik, kemudian title. Yang ini tolong catat sebab next saya dah takkan ajar. Kena tengok balik video saya macam mana cara nak tulis. Lepas awak dah dapat title, link. Link tu yang biasa awak ada tulis HTTPS. Semua ni dia punya linknya berapa, apa dia, kat mana capaian maklumat ataupun artikel tu awak perolehi. Kemudian yang terakhir retrieve on tarikh awak membuat capaian maklumat tu. Kalau kata hari ni 27 Oktober, tulislah 27 Oktober 2021. Okey, ini untuk rujukan. Kemudian penulisan awak menggunakan words report. Report menggunakan words, font apa semua boleh semak semula dekat dalam soalan ni. Dia dah nyatakan, awak just baca, set dekat awak punya word. Okey. Untuk laporan ni, kalau boleh saya tak nak penulisan yang awak copy paste dari internet. Kena tulis ayat awak sendiri. Kita akan check plagiarism menggunakan Turnitin. Dan mesti kurang daripada 30%. Kalau lebih daripada 30%, awak punya originality tu tiadalah. Turnitin akan detect ada plagiarism atau tidak dalam penulisan awak. Kalau ada, markah report awak takkan dapat full lah. Kontennya lain, markah konten lain. Yang ini untuk originality, maknanya student menulis hasil daripada olahan ayat sendiri. Okey. Kemudian laporan hard copy perlu dihantar mengikut jadual yang ditetapkan oleh pensyarah. Yang ini kita akan maklumkanlah dalam kuliah bila awak kena hantar awak punya hard copy sebab awak berlainan section. Jadi kalau boleh dalam kelas nanti kita akan remind balik. Okey, itu hard copy. Hard copy awak kena hantar dekat office saya lah. Soft copy pula dalam PDF atau Word perlu dihantar ke dalam Outer. Outer tu sistem kita tu awak submit mengikut kumpulan awak. Masuk satu kira dalam group activities, masuk dalam group activities dalam bawah Outer tu. Cari ahli kumpulannya, submit dekat dalam tu. Kemudian penerimaan kedua-dua hard copy dan soft copy barulah dianggap sebagai memenuhi penghantaran tugasan. Kalau kata awak hantar salah satu, jadi kena alert lah hard copy dan juga soft copy. Yang itu berkaitan dengan report. Yang terakhir ni nombor 4, jangan lupa awak punya workpiece yang 70% tu. Dah siap, jangan bawa balik. Masukkan dia dalam sampul. Masukkan dalam sampul, tulis nama, tulis section, hantar selepas awak selesai sesi amali.
Hujung tu awak kena hantar ke pensyarah. Okey, jangan bawa balik, lepas tu hilang, 70% awak pun hilang. Okey, yang ini berkaitan dengan penulisan dan workpiece. Okey, saya akan beri penerangan sedikit lah berkaitan dengan apa yang awak perlu lakukan. Okey, kalau awak lihat dekat dalam slide, dalam slide ni, bawah, ini adalah workpiece awak, bentuk petak. Ni workpiece awak. Ni start lah, awak start, bentuknya petak macam ni. Yang ni N, kita nak awak hasilkan seperti di bawah. Yang ini nanti awak akan potong. Kita akan ada 2 plat lah, plat A dan plat B. Plat A dan plat B tu kita akan minta awak slotkan dia mesti ngam bercantum. Okay, jadi awak kena tahu dekat mana yang kita punya bahagian akan dipotong. Yang saya merahkan ni, ni kalau tak asalnya. Okay, kat bahagian ni awak nak potong. Okay, nak potong alat apa yang sesuai untuk kita pakai untuk melakukan pemotongan. Adakah pakai pisau biasa ataupun awak akan pakai hacksaw, gergaji besi, ke awak nak pakai drill. Itu terpulang pada kreativiti awak. Contohlah, satu bahagian ni awak gergaji. Awak potonglah pakai gergaji. Okay, awak potong pakai gergaji, potong area ni. Okay, tapi jangan harapkan awak terus dapat surface yang cantik. Jadi kalau dapat surface yang agak menggerigi, yang itu yang awak kena filekan dia lah, ataupun awak kena kikir. Awak kena kikir supaya dia jadi smooth dan cantik. Okey. Bahagian yang kedua awak nak buang, sebelah kanan ni pula. Contoh tadi awak dah pakai gergaji besi. Yang ini mungkin awak boleh pakai drill. Itu bergantung. Ikut suka awak, asalkan bendanya jadi macam ni. Okay, yang ini contoh awak nak drill. Okay, awak drill lah dekat sini. Buat lebur, tebuk. Okay, lepas tu setiap lubang ni macam mana awak nak pisahkan dia. Dia takkan terus terpisah sebab mungkin ada kawasan-kawasan yang masih bercantum. Alat apa yang awak nak pakai? Kita akan pakai pahat ataupun chisel. Kita letak dekat tempat yang antara lubang dengan lubang tu. Okay, awak letak kat situ, awak pahat dia pakai millet. Ataupun awak kata hammer ke panggil hammer, tapi kalau kata kita punya mallet tu depan dia getah, kita panggil mallet. Okay, kita pahatkan dia, pisahkan kawasan ni. Contoh yang ini kan dia tak berapa rapat kan. Kita millet, kita pahatkanlah kawasan ni. Kita akan pahat. Ending dia akan terpisah daripada part A. Jadi yang ini pun kita akan buanglah kawasan ni. Yang ini dah confirm lah memang awak kena drill. Awak kena drill dulu satu bulatan. Yang ini terpulang. Kalau kata kawasan dalam, awak nak pakai gergaji besi agak susah. Nak pakai gergaji besi agak susah. Mungkin awak drill jugalah. Drill. Okay, dah kat sini dah settle. Bahagian yang ini awak boleh pakai gergaji besi. Ataupun awak tengoklah, kalau kata awak nak drill sampai habis semua ni pun boleh. Kawasan ni pun kita akan buang. Okay, dah selesai buang 3 bahagian. Step keempat, awak akan potong 2. Kawasan ni awak akan potong. Potong 2 dan ending kita akan cantum. Ada setengah tu sebelum potong, dia akan buat kemasan dulu. Dia akan kikir bahagian bekas potongan ni supaya dia licin ataupun cantik. Yang itu kemasan yang kita akan nilai. Ada setengah tu, awal-awal dia dah potong 2. Dia pisahkan A dan B. Okay, seorang settlekan bahagian A, seorang settlekan bahagian B. Jadi cepatlah awak siap. Okay, apa-apa tolerance yang saya benarkan hanyalah tambah tolak 0.1 mm. Okay. Yang inilah tadi material. Asal ukuran apa semua ni kenalah awak bawa dia punya hard copy sebagai rujukan. Dekat sana kita tak ada sediakan. Ni workpiece asal. Akhir kita nak dia jadi macam ni. Okay. Yang ni awak boleh nampak. Tadi yang ni A,
ini B. Mungkin tadi tak berapa nampak kan nak slotkan macam mana. Okey, yang A, ini bahagian A, ini bahagian B. Awak akan cantumkan dia. Awak cantumkan, dia boleh slot cantik, ngam, cun, tak longgar, tak apa. Itu yang kita nak pastikan awak hasil workpiece yang macam tu. Okey? Okey, ni proses menggegas. Proses menggegas ni dia melibatkan empat task lah. Sama ada untuk menanda, memotong, membentuk dan juga memasang. Okey, untuk menanda ni alat-alat yang biasa awak pakai biasanya pembaris keluli. Yang ni kita nak buat ukuran lah. Yang tadi pun saya ada cakap, kita ada juga vernier caliper. Vernier caliper ni kena pastikan awak tahu cara untuk ambil bacaan. Kat mana senggatan kosong. Senggatan kosong tu adalah rujukan untuk awak dapat bacaan awak yang sebenarnya. Okey, ada setengah-setengah tu dia familiar cara penggunaan vernier caliper yang ada number. Tapi kita kat situ kita just pakai yang bukan analog, kita pakai yang biasa. Jadi awak kena tahu cara untuk ambil bacaan dia. Garisan-garisan tu macam mana, berapa cm, berapa mm. Okey. Kemudian kita ada penggarit. Penggarit ni scriber lah. Scriber contohlah awak ada tadi ni 50. Sebelah sini 51 mm. Ni 50 lah juga Tebal 4 mm. 4 mm tu dia agak tebal juga. Nanti awak tengok kat pembaris 4 mm tebalnya macam mana. Jadi perlukan effort jugalah untuk potong dan sebagainya. Okey, kalau awak lihat kat sini kita punya requirement 50 kali 50. Okey, awak check bahagian tepi 50. Okey, tapi dekat hujung kiri awak nampak kita ada lebihan 1 mm. Jadi macam mana awak nak check? Jadi kita gunakan pembaris. Kita ada alat. Nanti kita akan lihat dekat sebelah slide. Kita akan gunakan alat dekat sebelah ni. Kita ada tolok tinggi vernier. Tolok tinggi vernier ni dia bersudut 90 darjah. Jadi kita akan setkan dia supaya dapat bacaan ketinggian 50 mm. Kita dapatkan 50 mm, kita loretkan. Kita loretkan sepanjang workpiece. Jadi workpiece yang terlebih daripada 50 mm dia akan berbekas lah. Jadi yang terbekas ni awak kena buang. Nanti awak kena potong ataupun kalau kata dia sikit je, just kikir. Just kikir, dapatkan supaya 51 menjadi 50 mm. Okey, jelas First ni apa alat dan apa fungsi dia. Penggarit ni kita panggil scriber lah. Scriber ni pun boleh juga, kalau scriber just macam pensel, ada pembaris, awak loret, tanda pada permukaan logam. Kalau kata pakai pensel ke apa ke boleh, tapi kita takut tak jelas. Kemudian dia punya ketebalan, kalau ada setengah tu dia pakai liquid. Takut ketebalan liquid tu pun akan memberi pengaruh pada bacaan akhir awak punya permukaan workpiece akhir awak. Jadi alat yang lebih sesuai kita akan pakai scriber ataupun tadi angkut vernier yang tinggi ni, tolok tinggi vernier. Okey, kemudian kita ada penebuk pusat. Apa fungsi penebuk pusat? Sebelum awak buat proses drilling, kita akan dapat workpiece. Okey, workpiece awak, kalau awak boleh nak pergi mesin drilling, awak straightforward pergi ke mesin, okey awak nak drill. Kita takut mata alat awak tergelincir ataupun workpiece awak tergelincir. Nanti dia takkan tepat, dia akan terlari daripada kedudukan sepatutnya awak punya lubang tu ada. Jadi langkah keselamatannya, workpiece awak, kalau kata ni workpiece kat bawah ni, workpiece, guna penebuk pusat ataupun center punch ni. Contoh tadi kat sini kan awak nak buat 2 titik, 1.5 radius ataupun diameter 3 mm. Pakai penebuk pusat, letak dekat atas ni. Macam pensel tu awak letak, pakai mallet,
ketuk sikit. Bagi dia ada kesan lekuk sikit. Jadi mata alat untuk drilling akan ada, kira macam dia akan stop. Dia ada stopper lah dekat awak punya workpiece. Yang itu yang kita nak. Okey. Penanda pusat ni juga awak kena hati-hatilah. Hanya 2 tempat saja yang awak nak pakai. Katalah awak terketuk dekat kawasan lain. Dia akan berlekuk, itu antara kekemasan yang akan saya nilai. Jadi kalau kata awak punya workpiece akhir berlekuk, mungkin akan kena tolak markah lah kalau lekuknya bukan pada kawasan yang sepatutnya. Okey, ni penebuk pusat. Saya dah kenalkan beberapa alat untuk pengukuran dan juga untuk awak buat penandaan. Okey, sesiku L, tolok tinggi vernier, plat sudut. Ini semua adalah alat yang mana awak nak dapatkan 90 darjah. Yang ini pun untuk dapatkan 90 darjah. Dia bantu untuk pengukuran lah, dapatkan bantuan pengukuran yang lebih tepat. Jadi awak kena tahu. Okay? Kalau pembaris biasa ni, kalau kata yang plastik, yang plastik ni kita takut kadang-kadang mungkin dah terpotong sedikit, dia punya sudut dah tak 90 darjah. Jadi bahayalah kalau boleh awak cari sesiku L yang dia punya tu alatnya keludi ke apa ke, dia lebih strong kan. Kalau plastik takut. Kayu pun kadang-kadang dia dah menggerigi sedikit, takut memberi efek pada awak punya 90 darjah. Sudut lah ni untuk sudut. Jadi awak kena tahu untuk buat sudut alat apa yang sesuai. Okay, ragum meja ataupun bench vise lah. Bench vise ni untuk kita kapit, kita kapit kita punya workpiece. Okay, kalau awak tengok dekat sini, dekat tengah ni, kita akan letakkan workpiece kita dekat sini. Dia akan kepit. Kenapa awak tak minta tolong kawan awak je pegang workpiece? Okay, kawan awak pegang, seorang lagi kikir. Bahaya atau tidak kalau kata buat macam tu? Selamat tak? Okay, bahaya. Maksudnya awak terkikir. Awak terkikir kawan awak punya tangan sebab workpiece kita pun ukuran dia kecil je, 50 kali 50. Jadi untuk elakkan benda-benda macam tu, kita pakai bench vise ataupun ragum meja, apit G ke apa ke, ada macam-macam nama lah yang pelajar panggil. Kapit kat situ awak punya radas, buatlah nak gergaji ke, nak kikir ke, ini alat untuk pegang dia. Okay? Okay, ni bench vise, kita ada file. Okay, ni file pula alat pengikir. Okay, alat pengikir kita ada macam-macam jenis, bergantung type, surface dia pun ada macam-macam, shape dia ada macam-macam. Kalau kata shape, awak boleh tengok dekat gambar rajah ni, kita ada flat file, half round file dan juga triangle file. Okay, itu shape. Okay, kalau kata surface, kita ada 2 lah. Kalau kata kat bengkel tu, kita ada rough yang lebih kasar, kemudian kita ada yang smooth. Okay, apa perbezaan setiap satu ni? Okay, kalau kata flat, dia bentuknya macam ni. Macam rectangle lah sikit, akal-akal lah. Okay, kalau half round, bentuknya macam ini. Kalau triangle, bentuknya seakan-akan macam ini. Okay, jadi kita kena tahu, kalau kata tadi part awak, ada yang kawasan yang bersudut kan? Okay, kalau kawasan yang bersudut macam ni, awak nak kikir pakai apa? Adakah awak nak pakai flat file? Kalau flat file, kawasan yang berbucu dia tak boleh capai. Jadi mungkin kita kena pakai triangle file, kawasan yang berbucu. Okay, kalau kata half round file, kawasan yang macam mana dia sesuai untuk digunakan? Mungkin kawasan yang ada bulatan. Jadi kena tahulah setiap alat dan bentuk dia tu apa semua dekat mana kawasan yang sesuai untuk penggunaan alat-alat awak. Okay, kalau kata surface, untuk surface biasa awak akan pakai yang rough dulu ke awak akan pakai smooth dulu? Yang pakai kasar ke yang lagi licin? Biasa pakai macam mana?
nak kikir? Kasar dulu kan? Okey, kita akan pakai kasar dululah. Kalau kawasan geriginya tu jauh, katalah ini kesan daripada awak drill. Kesan daripada awak drill, sebenarnya awak nak dapatkan dekat sini je. Yang ini kawasan yang lebih ni awak nak kena buang. Okey, kalau kata pakai yang smooth, kerja awak agak lambat. Jadi first kali kita akan pakai yang rough dulu. Finishing yang last tu baru kita pakai yang smooth. Okey. Step-step tu dia nampak macam common. Dia sebenarnya berdasarkan common sense awak lah. Cuma awak tahu atau tidak. Tambah kalau kata orang yang dah biasa masuk, dulu awak punya KH ada KH kan. Mungkin awak dah familiar dengan alat-alat dekat sini. Tapi mungkin ada yang dah lupa. Ni saya refresh semula. Ini pula pahat. Pahat ni tadi yang saya cerita kalau kata awak nak buat drilling. Awak dah buat drilling, awak potong awak punya permukaan. Contohlah yang atas ni, awak potong guna drill. Awak buang awak buang drill. Drill. Tapi mungkin dia tak terus bercantum. Dia tak bercantum. Jadi part-part yang tak bercantum tu, contoh dekat sini yang tak bercantum area-area ni, awak akan gunakan pahat untuk pisahkan dia. Cuma slow-slow lah pahat sikit-sikit 4mm walaupun dia dah taklah jauh sangat, tapi dia bukan kertas, dia bukan span, dia bukan kain, dia besi. Jadi kita pun kena perlahan-lahan lah, takut terlalu cepat nanti kan dia akan efek dekat surface yang lain. Workpiece satu kumpulan saya hanya bagi satu. Kalau tersalah buat akan efek mata awak. Jadi tolong hati-hati masa nak buat pemotongan, penandaan dan sebagainya. Nanti pahat ni ataupun awak punya chisel ni awak akan pahatlah pada kawasan yang awak dah drill. Kita pakai flat chisel. Lepas tu awak ketuk dia. Tukul lah, guna tukul. Hammer awak ada macam-macam, ada yang jenis besi, ada jenis mallet. Mallet ni pakai rubber. Jadi kena tahu, kalau kita nak ketuk perlahan, kita pakai mallet lah. Kita tak nak merosakkan permukaan workpiece. Kalau kata kita pakai hammer, takut dia terlalu kuat, dia akan bagi efek apa dekat awak punya workpiece. Kena tahu benda-benda macam tu. Nanti saya akan guide jugalah dekat dalam makmal. Ni berus kikir. Berus kikir ni just untuk bersihkan awak punya permukaan kikir yang tadi awak dah kikir awak punya workpiece. Metal guna metal. Jangan ketuk pakai tangan, jangan bersihkan cara awak ketuk dia dekat lantai. Kita tak nak kikir ni hilang fungsi. Jadi cara yang baik untuk penjagaan dia awak gunakan berus kikir ataupun brush lah. Bersihkan dia. Yang bawah ni gergaji besi untuk buat pemotongan. Hacksaw lah ni. Hacksaw kita. Ini mesin gerudi. Mesin gerudi ni kita akan pakai mata alat berdiameter 3mm. Diameter yang kita akan pakai 3mm. Mata alat pun tolong hati-hati masa awak nak tebuk lubang. Kita punya 4mm tu walaupun nampak macam tak terlalu dalam, tapi buat sikit-sikit. Awak tekan sikit-sikit, drill sikit, nanti dia punya chip akan terkeluar tu, angkat sikit. Masukkan lagi, pujuk dia perlahan-lahan untuk buat drilling ni. Jangan terus awak tekan dia macam awak punch kertas. Dia punya kekuatan metal ni lain berbanding kertas. Kita tak nak mata alat ni patah. Mata alat kalau boleh tolong hati-hati. Kita ada limited lah, kita limited, patah kena ganti. Jadi tolong, banyak lagi kumpulan yang nak pakai, kita ada beberapa kumpulan. Takut dekat awak saja, kumpulan awak je dah patah dua, nanti kumpulan yang lain macam mana? Jadi penggunaan mata alat tolong hati-hati. Walaupun dia besi dengan besi, tapi kalau cara penggunaan awak salah, mata alat ni pun dia boleh kalah, dia boleh patah. Nanti cara pasang mata alat apa semua tu kita akan guide lah dalam bengkel. Saya go through laju, yang ini saya dah terangkan
Saya dah terangkan macam mana daripada asal 50 kali 50 kali 4. Ni kerja-kerja KK awak. Pastikan dapat betul 50-50 darab 4. Baru awak start buat kerja pemotongan, penandaan dan sebagainya. Okay. Ni saya skip sebab tadi saya dah sambil-sambil tu saya dah terang. Kalau awak nampak dekat sini kita buat drilling, kita nak potong kawasan ni, dia tak betul-betul terputus titik antara titik ni. Itu yang kita gunakan chisel ataupun pahat untuk pisahkan dia. Okay. Ni ada teknik lah, macam ada setengah orang dia rasa pakai gergaji besi lagi cepat. Kawasan-kawasan macam ni boleh pakai gergaji. Tapi kawasan dalam ni tak boleh pakai gergaji. Kalau kertas, kalau awak ada kertas, katalah awak ada kertas ni, nak potong bahagian sini, awak boleh lipat kertas macam ni kan. Awak boleh lipat, potong. Tapi kalau besi dia tak boleh potong. Jadi kita gunakan mesin drill untuk buat lubang dekat dalam bahagian dalam. Okay. Ni dia ada step-step dia lah. Semua slide ni dah diberi dekat dalam outer. Okay. Hasil nanti akhir awak boleh nampak bila kita drill, dia masih ada sisa-sisa yang kita tak nak. Yang inilah kita tak nak. Dia tak berapa kemas, kira finishing dia tak licin. Okay. Caranya memang awak kena kikir. Dah kikir, mula daripada yang kasar pergi ke yang halus. Jangan halus pergi ke kasar pula. Dan pastikan bila kikir, ketinggian dia masih mengikut bacaan yang dikehendaki. Nanti dekat awak punya dimensi tu ukurlah sepatutnya dimensinya berapa. Kena make sure setiap satu ni bacaannya sama. A, B, C ni semua dapat. Contoh kalau kata 20 mm, 20 mm. Tak nak nanti sini 20 mm. Semua 20 mm, tiba-tiba bacaan dekat D 19 cm. 19 mm. Jadi pengukuran, bila awak buat pengukuran, awak tak boleh buat pengukuran pada satu tempat sahaja. Awak kena ada pengukuran pada beberapa bahagian yang random lah. Maknanya daripada tengah ni, kalau kata ada satu pembaris panjang ni, awak mungkin akan ambil 10 bacaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk kita pastikan betul plat awak tu memang kalau 50 mm daripada awal sampai hujung 50 mm. Itu tengoklah awak alert atau tidak. Okay, kadang-kadang just ambil satu ukuran, rupanya dekat hujung tu ada lebihan 1 mm. Itu kena elakkan. Okay, itu selepas awak dah kikir dan licinkan permukaan, nak buat lubang pun dah diajar. Ini formula ni kita boleh skip dulu. Okay, untuk dapatkan lengkup macam mana? Alat apa? Pengikir jenis apa yang sesuai? Tadi itulah ada shape yang 3, flat, half round dengan triangle. Okay, kalau awak nak dapatkan kawasan yang bucu macam ni. Jadi alat apa yang sesuai untuk awak gunakan? Awak nak dapatkan dia punya circle kat situ. Kalau pakai gergaji sesuai atau tidak. Jadi mungkin tak sesuai, kita just kikir je daripada awal sampai habis. Cuma awak kena tahu, identify kikir bentuk apa yang sesuai untuk hasilkan bentuk-bentuk macam ni. Okey, yang ni tugasan tadi pun kita dah cerita daripada 50 kali 50. Berapa bacaan. Kat sini pun awak kena tahulah nanti lepas dah siap, betul tak tinggi dia. Dapat 12.5. Tinggi dekat sini, check. Sini pun check. Kawasan yang ni kita buang. Yang ini kita buang. Ini pun kita buang. Radius, kalau baca dekat dalam slide ni, 2. Kita tukar jadi radius 1.5. Diameter 3. Kita pakai diameter 3 lah.
Okey, tolong hati-hati dan ingatlah yang ni diameter kita akan pakai 3 mm. Okey, bacaan selain daripada tinggi ni, ambil pula daripada sini, betul tak 50? Sini sepatutnya berapa? Sini sepatutnya berapa? Dia punya sudut, ada sudut. Okey, patut berapa sudut ni? Ini pun saya akan tengok awak punya dimensi. Kemasan, dimensi. Kemudian dekat permukaan awak punya workpiece tak ada lengkuk-lengkuk. Kena hati-hatilah. Awak kena jaga awak punya workpiece. Okey, yang ini akhir tadi bila awak dah potong plat A, plat B. Yang ini A. Awak akan terbalikkan je lah. A akan cantum dekat bawah B. Ni A, B. Awak akan cantumkan, dia boleh gabung ngam elok. Okey, tak terlalu longgar. Dia boleh slot lah, maknanya dia boleh slot antara satu sama lain. Okey, ni reference yang nanti awak boleh cari balik untuk bantu awak dalam penulisan. Antara reference, ada 4 reference kat sini yang mungkin kalau awak search boleh cari, awak boleh jumpa, awak boleh dapatkan maklumat. Kalau tak ada, awak boleh tengok dekat internet, awak cari dalam Google Scholar, search topik tentang fitting. Ataupun cari je dalam bahasa Melayu, menggegas. Okey, apa maklumat-maklumat yang kita boleh dapatkan. Okey, ni rujukan, itu sahaja untuk taklimat fitting. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak? Yang tak jelas?